Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya akan berkongsi berkenaan dengan urus pusaka dan juga sedikit ilmu berkenaan dengan kefahaman faraid. Satu salah anggapan masyarakat Islam kita di Malaysia ni bahawa semua urus pusaka perlu difaraidkan. Jadi sebelum saya meneruskannya, saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan semua berkenaan dengan dua fakta yang amat mengejutkan. Yang pertama, berdasarkan kajian daripada pihak ITM pada tahun 2017 mengatakan bahawa hanya 1% sahaja umat Islam yang benar-benar faham tentang faraid. Fakta yang kedua, buat masa ini dianggarkan sebanyak RM80 bilion harta pusaka yang terbeku. Satu jumlah yang banyak ya. Isu urus pusaka ni bukanlah satu perkara yang mudah kerana melibatkan banyak pihak, di mana perkara terbesar yang menyebabkan harta-harta pusaka ni terbeku adalah muafakat waris. Jadi satu langkah penyelesaiannya ialah membuat perancangan harta semasa hidup. Okey, saya memberi sedikit penerangan berkenaan dengan beberapa istilah yang penting dalam perancangan harta ni. Yang pertama, wasiat. Wasiat adalah pembahagian harta kepada bukan waris, di mana maksimum 1/3 daripada keseluruhan harta. Contohnya, kita memberi wasiat sedekah kepada surau atau masjid yang berdekatan dengan qaryah kita. Kita boleh membuat wasiat sedekah maksimum 1/3. Yang kedua adalah pesanan. Pesanan ni adalah pesanan pembahagian harta kepada waris-waris yang dibenarkan mengikut waris faraid. Yang ketiga adalah hibah. Hibah bermaksud pemberian kasih sayang, diberi semasa hidup, terlaksana semasa meninggal dunia. Contoh orang yang amat memerlukan hibah ni contohnya adalah anak angkat. Dari segi faraid, anak angkat memangnya tidak layak mewarisi harta pusaka. Jadi sesiapa umat Islam yang ada anak angkat dan bercadang untuk memberi sebahagian hartanya adalah melalui kaedah yang terbaik adalah hibah. Dan hibah pula terdapat dua jenis hibah. Hibah yang pertama adalah hibah mutlak, di mana proses tukaran nama hak milik harta tersebut dilakukan semasa pemberi hibah masa hidup. Hibah yang kedua adalah hibah rukbah ataupun hibah bersyarat. Maksudnya proses pindah milik harta tersebut hanya dilakukan setelah pemberi hibah meninggal dunia. Yang keempat adalah amanah, ikatan amanah. Mengapa kita perlu ikatan amanah? Saya memberi satu contoh kes. Jika mempunyai anak yang tidak sempurna akal, di mana anak tersebut tidak dapat mengendalikan harta pusaka tersebut, jadi apa yang perlu dibuat adalah melaksanakan ataupun melantik seorang pemegang amanah bagi pihak pengurusan kepada anak tidak sempurna akal tersebut. Berkenaan dengan isu pusaka, masalah yang terbesar adalah masalah muafakat waris. Banyak berlaku persengketaan, perselisihan faham di kalangan waris untuk merebut harta. Sedangkan jika kita membuat perancangan yang lebih awal, di mana pembahagian harta tersebut telah dibuat secara awal dan didokumentkan, perkara yang terbaik ialah dengan membuat satu pesanan yang bertarikh, bertulis dan bersaksi. Bermakna apabila seseorang meninggal dunia, maka waris-waris tersebut akan membahagikan harta tersebut berdasarkan kepada dokumen yang telah dibuat. Jadi untuk sebarang pertanyaan lanjut boleh berhubung dengan pihak kami. Jika tuan-tuan dan puan-puan ingin berhubung, ingin mendapatkan khidmat nasihat kami, maka berhubunglah dengan pihak kami seperti nombor yang tertera pada bahagian video ni.